Ya, Assalamualaikum. Bersua kembali dalam detik keputusan bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Tadi Hafiz 2 jam. Apa dapatannya daripada 2 jam itu? Mungkin ada telahan-telahan boleh kita bawakan pada malam ini, Hafiz. Telahan-telahan saya cuba mendapatkan pandangan ataupun tekaan daripada dua tetamu kita petang tadi. Rata-rata mengatakan tiga kekal status quo itu. Namun mungkin ada perubahan dari segi majoriti sekiranya kawasan itu masih dimenangi PH misalnya. Mungkin ada perbezaan majoriti yang besar mungkin kerana melihat kepada turnout voters dengan izinnya yang kita umumkan petang tadi. Okey, cuma bila dicakapkan berkenaan tiga-tiga itu saya tertarik kerana kalau kita bandingkan kepada peratusan yang keluar mengundi berbanding kepada sehingga pukul 5 petang ataupun 6 petang tadi, mungkin ada yang cuba untuk membanding bezakan antara pada pilihan raya umum 2022 yang lalu. Kerana turnout voters ataupun mereka yang keluar mengundi itu dikatakan lebih tinggi pada PRU 2022. Jadi perbandingan itu mungkin akan menguntungkan sebelah pihak dan juga mungkin akan membawa suatu kegusaran kepada pihak lagi satu. Malam ini tugas kita untuk membawakan. Betul, kita sudah pun membedah awal data-data dan juga peratusan yang telah pun ditunjukkan petang tadi, dan juga kita sudah pun mula menunjukkan seawal jam 6 petang tadi, Ismail, keputusan ataupun mereka yang telah pun mendahului ketika proses penjumlahan undi itu tidak rasmi. Kerana keputusan itu kita akan bawakan dari semasa ke semasa untuk kita sama-sama kongsikan keputusan yang akan diumumkan secara rasmi oleh SPR pada malam ini. Okey, tapi kan kita dah mula nampak ni sebenarnya dah ada bayangan sudah ada samar-samar di hujung terowong siapakah yang akan menguasai ataupun mengekalkan status mereka, dan persepsi bahawasanya majoriti yang keluar mengundi itu mungkin akan mengakibatkan suatu keputusan yang drastik, tetapi itu bukan petanda, bukan indikator. Apa yang menjadi indikator adalah pengiraan undi yang akan berlangsung dalam tempoh pada ketika ini. Hafiz, kita ada sebenarnya perkongsian grafik kita nak bawakan. Kita nak recap ataupun imbas kembali apa yang berlaku dan juga di posisi-posisi negeri yang dipertandingkan pada PRU DUN kali ini. Ya, betul. Dan juga kita akan bawakan kepada anda infografik setakat ini yang kita boleh kongsikan kepada anda. Kita dapat bawakan kepada anda peta negeri Selangor ini yang saya katakan mungkin status quo, Ismail. Kita tahu apa yang kita kongsikan oleh tetamu petang tadi mengatakan bahawa mungkin kalau menang pun majoriti mungkin berubah. Setakat ini tidak ada warna lagi kita corekkan kerana keputusan rasmi itu tidak ataupun masih lagi belum keluar ketika ini. Saya nak PM tepi lah tetamu awak tu. Dia optimis membawakan pandangan dan juga kalau kita lihat analisisnya itu, ia memang benar ramai yang menjangkakan mungkin status quo akan berkekalan di negeri Selangor. 56 kerusi DUN yang dipertandingkan ataupun Dewan Negeri Selangor. Jadi sudah pasti kita melihat penguasaan sebelum ini status quo-nya adalah PH, dan bagaimana kerjasama yang dilakukan antara PH dan BN memungkinkan kita melihat suatu kerjasama yang lebih utuh dan juga erat khususnya di 56 DUN Selangor. Betul, dan ini pentas pertama sebenarnya Kerajaan Perpaduan menguji kekuatannya di negeri-negeri ataupun di 6 negeri yang kita nyatakan ini. Jadi kita sama-sama nantikan, dan Ismail juga tetamu juga akan bawakan kepada kita bagaimana sebenarnya setiap analisis itu memungkinkan kita dapat meneka siapakah yang akan memenangi pada malam ini. Tapi bersandarkan warna baju saya tak boleh nak teka. Hari ini kita selamat malam ini. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Kata sentiasa menjaga kebajikan rakyat, ambil beratlah tentang rakyat, dan juga orang kata yang jujur amanah tu memang kita nak. Kita mesti nak ada satu integriti lah, good corporate governance of a country. Kalau tiada governance, entah macam mana kita masuk pun same problem. Okay? So dah 60 tahun dah kita dah tengok kita punya sejarah belakang. Jadi nak jalan hadapan, saya harap kita akan dapatkan satu kerajaan yang berintegriti. Kita sangat-sangat memerlukan satu wakil rakyat yang sentiasa perhatian dengan masalah rakyat. Jadi maknanya dia akan turun dari apa juga aktiviti yang pihak rakyat jalankan, kita dapat laksanakan dengan baik. Saya harap kerajaan yang baru ini dia akan memfokuskan kepada pembangunan mahasiswa sendiri dan juga belia, dan khususnya kepada pembangunan anak-anak muda lah. Okey, tak kira di mana DUN itu berada, di kawasan parlimen manapun. Okey, bersua kembali dalam keputusan bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Sudah ada beberapa kawasan yang mengkabarkan atau membawa pengumuman secara tidak rasmi. Sahabat saya Hafiz juga akan bersama dengan anda juga rakan-rakan pelapor di beberapa lokasi terpilih. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga membawakan dari semasa ke semasa lintas langsung di lokasi yang terpilih, dan juga di laman sesawang SPR boleh kita manfaatkan sebaiknya laman sesawang itu kerana ia merupakan laman sesawang yang disahkan dan juga maklumat yang sahih di SPR dan juga di Twitter SPR.
Namun seketika kita mengambil kesempatan ini ya, dalam perihal kita membawa keputusan itu secara langsung, kita juga akan menganalisis bagaimanakah dapatan dan juga pandangan yang mereka melihat perkara-perkara pokok seperti apa yang akan menjadi pemboleh ubah kepada keputusan pada malam ini akan dimentrai dan juga direkayasa pada malam ini. Bersama dengan saya, sudah pastinya saya akan terus memperkenalkan yang berbahagia Dr. Mazli Hassan, Fellow Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi IESAD, Universiti Selangor, UNISEL, dan juga Tuan Syaril Sabarudin. Kali kedua Tuan Syaril. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami. Alhamdulillah. Malam ini genting dan juga getir ya, kerana tiga-tiga ni. Kalau bola ni, kita kena ada extra time ni. Tapi extra time untuk kita adalah untuk kita melihat bagaimana kecenderungan pengundi. Mungkin Tuan Syaril boleh memulakan. Kecenderungan pengundi susah untuk kita menebaknya, susah untuk kita menelitinya kerana dengan undi 18, undi automatik dan juga beberapa isu-isu di peringkat negeri setempat yang dimainkan memungkinkan mungkin akan ada perubahan major khususnya melihat kepada kehendak pengundi yang inginkan selari dengan peringkat kerajaan persekutuan. Tapi sebelum itu kita gantung dahulu persoalan. Dan kita ada dapat isyarat sebenarnya Hafiz di lokasi yang terpilih. Silakan Hafiz. Ya, betul Ismail, kita dapat isyarat untuk kita bawakan secara langsung ketika ini dari kawasan-kawasan yang kita cuba bawakan kepada anda. Ketika ini kita akan ke SPR ke di mana agaknya untuk kita mendapatkan berkenaan dengan N16 ketika ini untuk kita dapatkan perkembangan terkini. Boleh kita bawakan rakan kita di sana apa perkembangannya kita boleh kongsikan di studio kita pada hari ini. Silakan. Ya, masih lagi dari pusat penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Selangor ke-15 bagi kerusi N16 Dun Sungai Tua. Untuk saya membawakan perkembangan semasa dari Dewan Haji Wan Mahmud Pejabat Agama Islam daerah Gombak setakat pukul 8.15 malam seketika sahaja tadi. Perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda, sebanyak 10 buah peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan undi ini. Daripada keseluruhannya 86 peti undi di N16 Sungai Tua termasuk masing-masing satu dari undi pos dan juga undi awal juga. Setakat pukul 8.15 malam tadi, calon dari Pakatan Harapan Amiruddin Syari berjaya mendahului dengan jumlah undi sebanyak 2,281 undi, manakala calon dari Perikatan Nasional iaitu Hanif Jamaluddin dengan jumlah undi sebanyak 1,082 undi setakat 8.15 malam tadi. Juga calon bebas yang diwakili oleh Suman Anak Lelaki Gopal dengan jumlah undi sebanyak 38 undi. Tuntasnya sebanyak 69.16% pengundi keluar mengundi pada PRU Dewan Undangan Negeri Dun Selangor bagi kerusi N16 ini sahaja pada sebanyak 49,000 pengundi secara keseluruhannya. Juga saudara, dapat saya kongsikan di sini, masih lagi saya menantikan peti-peti undi untuk tiba di pusat penjumlahan undi ini yang berbaki 76 lagi peti undi secara keseluruhannya. Keputusan rasmi juga akan diumumkan selepas kesemua peti undi mengundi tiba untuk penjumlahan dianggarkan pada pukul 11.30 malam nanti. Keputusan pula akan diumumkan oleh Pegawai Pengarah Pengurus Bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Sungai Tua, Puan Nur Azlina Abdul Aziz. Setakat itu perkembangan semasa langsung dari N16 Sungai Tua yang sahih di RTM. Baik, terima kasih rakan kita di Sungai Tua ketika ini. Itu dapatan terkini yang mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin ketika ini mendahului dalam kiraan awal ini dalam proses penjumlahan undi ketika ini. Dan ketika ini kita akan terus ke SPR untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada Ibu Pejabat SPR ketika ini. Rakan kita Mohan di sana, silakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ketika ini berada di Menara SPR Putrajaya bagi mengikuti keputusan PRU DUN ke-15 dan juga pilihan raya kecil P036 Kuala Terengganu. Dan untuk pengetahuan anda, sejak jam 6 petang, pengamal media telah pun berkampung di bangunan ini sabar menanti keputusan yang dijangka akan diumumkan oleh pengurusi SPR, di mana lokasinya di belakang saya ketika ini, dan saya telah dimaklumkan jangkaan sidang media tersebut akan diadakan selepas jam 10 malam. Jadi kita sabar dan menantikan apakah keputusan PRU DUN ke-15 dan juga PRK P036 Kuala Terengganu. Dan untuk pengetahuan anda, semua 3,190 pusat mengundi bagi pilihan raya di 6 negeri dan 41 pusat mengundi bagi pilihan raya kecil PRK P036 Kuala Terengganu yang dibuka sejak 8 pagi telah pun ditutup pada jam 6 petang.
Kini proses pengiraan undi bagi 245 Dewan Undangan Negeri untuk 6 negeri yang membabitkan 3,450 pusat mengundi dengan 17,425 saluran telah pun bermula. Dan untuk pengetahuan anda juga, jumlah peratusan pengundi keluar mengundi bagi undi biasa sehingga jam 4 petang adalah seperti berikut. Kedah telah mencatatkan 68% yang keluar mengundi, diikuti Kelantan 56%, Terengganu 70%, Pulau Pinang 67%, Selangor 65%, Negeri Sembilan 62% dan PRK P036 Kuala Terengganu 67%. Dan ini merupakan sumber yang telah dikongsikan oleh SPR sebentar tadi. Dan jumlah peratusan yang lengkap yang keluar sehingga jam 6 petang akan dikongsikan dalam sidang media khas oleh pengurusi SPR. Dan walaupun kebanyakan DUN telah pun dikeluarkan jumlah atau keputusan undi tidak rasmi, namun anda disarankan untuk mengikuti laman sesawang SPR atau mengikuti saluran berita RTM bagi mendapatkan keputusan penuh, bagi mendapatkan info yang lebih sahih dan fakta yang lebih tepat. Dan anda juga dinasihatkan oleh SPR supaya tidak mempercayai sebarang berita yang tidak sahih ataupun berita palsu. Sebaliknya, dapatkan berita yang sahih daripada saluran SPR ataupun saluran berita RTM. Jadi itu merupakan rangkuman yang saya boleh kongsikan bersama anda. Kita akan terus sabar dan menanti apakah keputusan pada hari ini yang dijangka akan diumumkan oleh pengurusi SPR sekitar jam 10 malam nanti. Jadi kita terus ke studio. Baik, terima kasih rakan kita Mohan daripada Ibu Camat SPR di Putrajaya. Itu perkembangan terkini SPR dan itu dapatan setakat ini Ismail, dan saya pasti Ismail banyak lagi persoalan kerana saya melihat kepada rujukan yang disediakan oleh Ismail atas meja itu, saya nampakkan sulit. Nampak saya pun tidak mampu berkata pada malam ini. Sulit untuk berkata, Hafiz. Jangan sulit untuk membawakan keputusan kerana ini tugas kita, membawakan keputusannya secara sahih dan juga secara telus. Terima kasih juga kepada rakan-rakan media berkongsikan perkongsian dan juga maklumat ini. Kita mendapatkan sumber-sumber yang sahih. Tadi kita gantung persoalan bersama dengan Tuan Syahir. Turn out voters ataupun kadar yang keluar mengundi itu sudah pasti akan melihat kepada bagaimana ia diterjemahkan kepada suatu bentuk keputusan. Kalau tadi Mohan membawakan gambaran berapakah turnout voters, saya akan imbas kembali di Terengganu kalau dahulunya adalah sehingga 81%, Kedah 78%, Pulau Pinang 78%, Selangor 80%, Negeri Sembilan 78%, Kelantan 72%. Ini adalah PRU 2022. Tetapi yang disebutkan tadi banyak 60% dan hanya beberapa yang mencecah 70%. Jadi apa ini indikator yang bahaya untuk kedua-dua komponen ini? Dia banyak sangat pun boleh ubah dia kalau cakap berkenaan dengan turnout. Antaranya yang kita nampak secara jelas adalah of course emosi yang dimainkan semasa sentimen ataupun semasa tempoh berkempen. Of course, election is all about permainan emosi. Sama dia emosi yang berkaitan dengan mempertahankan sesuatu, identiti dia dan affiliation dengan certain political parties, regardless sama ada political party itu cenderung ataupun positif atau negative vibes daripada dia. Dan juga sama ada political action dia buat itu sebenarnya boleh menterjemahkan sesuatu. Dahulu memang implikasi dia besar. Implikasi dia adalah pembentukan kerajaan pusat. Kemungkinan bagi sesetengah pengundi yang dahulunya keluar mengundi dengan bayangan ataupun imajinasi pertukaran kerajaan pusat tersebut, merasakan kali ini implikasi dia atau impak dia mungkin tak berapa nak besar sangat. Cuma mempertahankan kerajaan negeri dan sebagainya. So there is a bit of indifference. Itu satu. Keduanya of course kita lihat the realignment ataupun rearrangement of partisan politik sekarang ni. Masih lagi ada certain group, especially core voters beberapa political party yang masih belum lagi tak ada harmonisation lagi. Secara generalnya kalau cakap berkenaan dengan the unity government sekarang, penyokong PH dia lebih cenderung untuk memberi undi kepada BN berbanding dengan penyokong BN. So kemungkinan itu pun also tap into that primal instinct of sama ada nak keluar atau tidak keluar mengundi lah. Dan selainnya selebihnya of course cost sama ada nak perjalanan balik daripada bandar nak balik ke kampung tu. So itu all of those factors into just to name a few. Mungkin ada banyak lagi perkara yang lain. Saya tak rasa macam timing apa tu memberi faktor tambahan, but that's what I think is the general consensus sekarang yang kita boleh jadikan faktor. Kalau kita rujuk balik pada persoalan asal tadi cakap berkenaan dengan kecenderungan undi ataupun sentimen memainkan peranan sedikit bisa di tap into the emotion as a snapshot in time pada waktu tersebut. Tapi sama ada benda tu is sentimen yang boleh diterjemahkan kepada dia punya implikasi pengundian atau tidak, itu masih lagi tak tahu. Dia
Ada perkaitan antara sama ada dia berpuas hati atau tidak berpuas hati dengan seseorang ataupun dengan kerajaan, dengan sama ada dia akan keluar mengundi untuk mengambil tindakan atas sentimen itu lain. So ada pemisahan antara dua itu. So satu benda ni pun masih lagi satu jenis grey area yang kita perlu lihat dan dari semasa ke semasa. Especially sekarang ni undi 18, AVR yang mana yang sekarang ni boleh keluar untuk mengundi bila dia nak tanpa perlu kisah untuk mengundi, as long as dia dah capai umur 18 tahun. So itu yang mungkin akan factor into issue lah antara dia punya ni. Cuma dalam perlumbaan kita mendapatkan siapakah yang leading atau mendahului Dr. Mazi. Di Sungai Tua saya berikan satu contoh yang cukup menarik kerana mempertaruhkan 3 penjuru, PH, PN dan juga muda. Ini pertama kali dipertaruhkan dan juga dipertandingkan. Mengikut kepada dapatan tidak rasmi, muda mendahului. Wow, itu satu kejutan kerana mungkin pengiraannya itu bermula daripada saluran 1-2. Maka muda mendahului. Jadi popular dan ada nama muda dalam saluran 1 dan 2, Doktor. Di Sungai Tua atau di Batu Tiga? Ya, okey. Sebab Sungai Tua 2 penjuru kan. Kata saya lah 3. Okey, dari segi kita lihat pola pengundian, memang pada peringkat awal dia boleh jadi macam-macam. Sebab peti undi yang dibawa daripada pusat pengundian itu kadang-kala ada peti undi yang dekat dengan pusat penjumlahan. Jadi peti undi bandar yang dekat pusat penjumlahan biasanya akan sampai dulu. Jadi itu mungkin mempengaruhi bentuk pattern result yang akan dapat dari semasa ke semasa. Jadi ini biasalah kalau kawasan yang luas, ada kawasan bandar, pinggir bandar dan juga luar bandar, kampung. Biasanya kawasan yang kampung ataupun kawasan lebih ke dalam itu resultnya datang lambat. Jadi kita akan kadang-kadang boleh terpedaya jugalah dengan result-result awal ini. Walaupun kita lihat bahawa memang muda ni ada kekuatan dia di kawasan bandar, Shah Alam. Jadi kita lihatlah setakat mana dia boleh memberikan cabaran, terutamanya kepada PH yang maknanya kekuatannya lebih di kawasan bandar. Okey, atau ia mungkin dianggap sebagai alternatif kerana antara memilih PN dan PH, muda dianggap satu-satunya alternatif. Ya, mungkin bagi sebahagian pengundi yang ingin mencuba sesuatu yang baru, dan oleh sebab muda itu sendiri adalah satu parti yang menjenamakan dirinya sebagai mewakili golongan muda. Jadi saya rasa sudah pastilah majoriti pengundi adalah dari kalangan pengundi muda. Cuma kita tak tahu dari segi pecahannya bagaimana, yang kita akan lihat nanti putusan akhir itu. Sudah pastilah saya rasa muda akan memberikan satu saingan yang kuat di kawasan-kawasan bandar dan juga pinggir bandar. Di Selangor tadi, rakan-rakan kita berkongsikan di media sosial sehingga pukul 2 petang dan juga tengah hari tadi, ada beberapa kawasan yang dilihat sebagai urban area, kawasan bandar, masih lagi berada dalam satu situasi yang lengang, dan turnout voters ataupun peratusan yang keluar mengundi juga agak perlahan di Selangor. Jadi apa mungkin faktor ini dipacu oleh mungkin keyakinan kepada kerajaan PH yang akan terus mengekalkannya? Of course, itu adalah faktor yang kita rasa it's common wisdom. Memang ada orang yang dia allergic tengok warna political party punya bendera tertentu, dia allergic dengan beberapa. So itu masih lagi belum dapat di breakdown lagi. Kalau nak nambah sikit yang muda tu, saya also menerima laporan, especially dekat bukan Batu Tiga saja, di kerusi lain. Batu Tiga PH yang bertanding kan. Di kerusi yang BN bertanding. Disebabkan bendera BN dan Harapan ada seiring, persepsi kepada beberapa orang ni, dia rasa macam BN dan Harapan ada on the ballot box. Bila tengok Harapan dah tak ada, dengan Pak Muda ni, association lebih pada Harapan berbanding dengan BN, dia undi muda. So there is that kind of, either benda ni out here, statistical anomaly ataupun tidak, itu tak tahu lagi. Tetapi it's real because this is perbincangan yang orang report dekat social media dan juga dalam kalangan kawan-kawan saya sendiri, especially dalam kalangan sini-sini yang bukan Melayu. So ada kemungkinan itu adalah juga faktor yang boleh menyebabkan berlakunya ni. Tapi itu tak lagi menjawab isu yang kata kelengangan di kawasan-kawasan urban. So kalau kawasan-kawasan urban, kalau kita lihat sebelum tu di social media, di arena social media dan juga di kawasan urban sendiri, yang kempen-kempen yang orang bawa motor apa semua ni, kawasan tu, seolah-olah macam kita akan ada ramai beratur. Saya pun tadi mengundi Dengkil. 2 minit settle.
langsung tak ada line. So saya pun agak hairan juga apa yang berlaku sebenarnya. So this is something yang saya rasa is a question bukan hari ini saja untuk kita jawab. Dalam masa ke hadapan juga kita kena understand apa yang berlaku. Tapi Tuan Syaril dia beri jawapan mungkin disebabkan konsistensi dan juga performan yang ditunjukkan oleh pihak SPR. Kecekapan mereka menguruskan, tidak ada lagi queue yang panjang. Jadi ini mungkin secara teknikalnya memperjelaskan situasi itu. Kalau nampak perbezaan tu macam 50% dari sebelum ni, tak apa. Ini macam seolah 100%. Seolah yang beratus sebelum ni tak wujud. So, itu drastiknya perubahan ni menunjukkan ada mesej ataupun ada elemen lain. Dan of course the numbers of turnout tu memberikan manifestasi yang sebenar lah. So of course persoalan ni akan jadi satu polemik yang akan diperdebatkan dalam masa-masa yang akan datang 2-3 hari ini. But one thing is of course saya rasa yang kita nampak dengan jelas adalah ialah political lethargy. Mungkin antara benda yang also yang saya baca di social media pun orang kata dia tak ada sebab pun nak pergi mengundi. Some of these, especially muda-muda ni, dia disenchantment dia kepada political system ni is the reason kenapa dia tak nak keluar mengundi. Tapi very aktif dekat social media. Dia punya engagement, dia punya percakapan, dia punya perkongsian, dia punya baca. So the reach and engagement besar di social media, tapi somehow the emotion yang ada dekat social media tak translated into voting action. So that gap tu needs to be understood. Okey. Bersandarkan kepada turnout voters ataupun majoriti yang keluar mengundi ini, kalau dikatakan bawah 70% ataupun mungkin dalam kalangan 60%, kedua-dua pihak kerjasama ataupun kedua-dua gabungan sama ada Perikatan Nasional ataupun PHPN akan mengalami kegusaran kerana ia akan menjadikan bahawasanya tidak ada kepastian apakah the safe deposit, safe seat itu akan dapat dipertahankan. Jadi perkara ini akan kita lanjutkan. Kita akan melihat sedikit paparan bersama dengan anda pada ketika ini. Rakan-rakan saya mungkin boleh bantu untuk kita paparkan berkenaan ini di N19 Bukit Antarabangsa. Calon muda seperti kita katakan tadi, saudari Melanie merupakan antara calon paling muda untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri ke-15 pada kali ini. 3 penjuru mempertemukan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, apakah di sebalik pertembungan antara dua gergasi ataupun antara dua nama yang besar itu, maka yang di tengah-tengah itu akan mendapat manfaatnya. Itu persoalan yang akan kita lanjutkan seketika nanti. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Hafiz. Siapa yang akan mendapat manfaat ini masih belum kita ketahui. Yang penting kita mahukan manfaat untuk rakyat. Tidak begitu Hafiz? Betul sekali Ismail. Dan ketika ini kita sudah berbersih di N19 Bukit Antarabangsa untuk kita dapatkan perkembangan terkini di sana. Apa agaknya sudah ada keputusan ataupun tidak. Jadi kita terus saja ke Bukit Antarabangsa ketika ini. Silakan. Baik Hafiz, saya kini berada di Dewan Dato' Ahmad Razali Ampang yang merupakan pusat penjumlahan undi untuk kerusi Dewan Negeri Selangor N19 Bukit Antarabangsa. Jadi sejak pukul 6 petang tadi, sudah selepas pusat mengundi ditutup, peti undi ataupun kertas-kertas undi mula dibawa ke pusat penjumlahan ini dan secara keseluruhan ada terdapat 117 kotak undi yang dibawa masuk ke kawasan ini. Dan buat masa sekarang pihak SPR memaklumkan hanya sekitar 60% sahaja sudah pun sampai. Masih lagi beberapa pusat undi, kami masih lagi menunggu kutipan kertas undi dari beberapa lokasi lain. Jadi kalau melihat kepada dashboard SPR untuk kawasan Bukit Antarabangsa, calon dari PH kini mendahului dengan sekitar 17,000 undi, manakala diikuti calon dari PN dan juga calon muda. Kawasan N19 menyaksikan pertemuan 3 penjuru, calon PH, PN dan muda. Dan sebentar lagi pihak pegawai pengurus pilihan raya di kawasan N19 iaitu Dr. Ani Ahmad memaklumkan sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, kemungkinan kita dapat tahu keputusan untuk N19 sekitar pukul 11 malam atau lebih awal daripada itu. Namun kita sama-sama nantikan jika tidak terdapat sebarang unsur ataupun bantahan daripada calon. Jadi kawasan ini sekarang kita dapat petugas media juga begitu ramai mengikuti rapat perjalanan penjumlahan undi dan juga pihak ketua tempat mengundi dari 117 lokasi mengundi juga berada di sini. Jadi saya rasa setakat itu saja dapat saya kongsikan dari Dewan Dato' Ahmad Razali Ampang. Buat masa sekarang, teruskan bersama RTM untuk keputusan N19 Bukit Antarabangsa. Yang saya di RTM kembali bersama Hafiz.
Baik, terima kasih rakan kita di Bukit Antarabangsa. Itu perkembangan di Bukit Antarabangsa. Sekarang kita ingin terbang ke Rurendang ketika ini. Perkembangan di negeri Terengganu. Apa agaknya keputusan sudah ada ataupun tidak, ataupun masih lagi berlangsung ketika ini proses penjumlahan undi ketika ini. Terus saja ke Rurendang. Ya, Hafiz, seketika saya bawakan dari Dewan Utama Majlis Daerah Marang ini bagi N19 Dun Rurendang. Kalau boleh saya kongsikan ketika ini, kami hanya menunggu satu sahaja lagi peti undi yang belum tiba di lokasi penjumlahan undi ini, dan 59 peti undi telah pun tiba, iaitu peti undi yang terawal tiba pada pukul 5 minit petang tadi. Dan kalau saya boleh kongsikan juga ketika ini, jumlah penjumlahan undi tidak rasmi ketika ini penyandang bagi Dun Rurendang N19 Datuk Seri Dr. Ahmad Razif mendahului dengan majoriti 16,768 dan dijangkakan proses pengumuman keputusan akan dilakukan sekitar sebelum 9.30 malam ini apabila peti undi terakhir tiba di lokasi ini. Dan kalau boleh dikongsikan ketika ini, petugas media, petugas-petugas daripada TNB Telekom juga bersedia dibantu dengan pasukan PDRM bersedia untuk mengawal sebarang sekiranya berlaku sebarang insiden tidak diingini. Itu saja dapat saya kongsikan dari N19 Rurendang buat masa ini. Kembali kepada rakan tugas di studio, silakan. Baik, terima kasih rakan kita di Rurendang dan juga di Bukit Antarabangsa. Itu perkembangan dua dun ataupun dua kawasan berkenaan. Tapi sebelum itu, anda juga boleh ikuti kami di berita.rtm.gov.my Palang PRU 15 bagi mendapatkan keputusan terkini PRU itu. Selain anda boleh menonton kami untuk perbincangan yang lebih lanjut ni. Ismail. Okey, terima kasih Hafiz. Rurendang ni menarik ya, kerana 99.5% adalah Malay voters ataupun pengundi Melayu. Dengan jumlah pengundi 32,867 dan kita ikutkan kepada terdahulu dan juga margin itu amat tipis ya kepada kemenangannya. Itu mungkin menggambarkan bahawasanya populariti calon juga dan siapa ditempatkan atau apakah calon tempatan itu membawa kepada suatu nilai tambah, kerana di Terengganu ini mungkin sedikit berbeza. Apa yang banyak disuarakan adalah calon tempatan dan bagaimana akrabnya calon tempatan itu bersama dengan para pengundi. Mungkin Syaril ataupun doktor ada jawapannya. Okey. Kita tak boleh nak nafikan perkaitan antara identiti personality itu dengan kecenderungan orang politik. Itu memang sure. Because satu, servis ke lapangan akan memberi sedikit impact, especially kepada pengundi-pengundi kawasan. Tetapi dengan pertambahan pengundi yang ramai, mungkin outreach itu akan jadi agak mencabar. Especially kawasan-kawasan, contohnya macam kalau kita cakap di dun-dun di bawah Parlimen Bangi misalnya, outreach itu akan jadi sangat-sangat kompleks. So, di Terengganu, di kawasan-kawasan yang mungkin lebih rural sikit, dia punya engagement dan dia punya reach kepada rakyat itu lebih efektif sedikit. So, peranan personality itu agak tinggi sikit berbanding dengan kawasan-kawasan yang lebih semi-urban ataupun urban lah, especially kawasan yang lebih besar sikit dia punya size. Tetapi, ada juga tempat yang kalau katakan macam dia punya personality itu bagus, dia still atas dasar ketidakpuas hatian kepada sama ada yang satu isu nasional ataupun parti itu punya isu tu, itu still adalah faktor yang lebih tinggi daripada personality punya faktor. Saya kira jawapan kepada soalan tu ya dan tidak. Dia tak one size fits all lah. Dia ada serta kawasan tu yang memang benda tu agak implikasi dia agak besar, ada serta kawasan yang implikasi dia kecil. Tetapi kalau kita lihat Sanusi MB Kedah, dia punya laras bahasa yang digunakan dengan dia punya cara untuk relate kepada rakyat dan cara dia bercakap dengan nahu yang agak bersesuaian dengan audience, dia menyebabkan ada pertalian yang terus connected. Okey. Soalnya audience yang bagaimana itu? Itu tanpa offending anyone lah. Setiap kawasan dia beza sikitlah cara dia memahami konteks. Kita lihat sendiri yang perdebatan antara Rafizi Ramli dengan YB Shahir. Kalau lepas daripada debate tu, dia polemik tu still terpisah dua. Ada setengah yang ada macam yang Shahir tak ada point. Rafizi Ramli keluarkan data semua. Tapi tempat lain dia punya realiti beza. Kata macam tak nampak pun apa benda model yang dikeluarkan oleh Rafizi, tapi nampak model Shahir. Soalnya dua-dua tu ada, kalau kita berjaya untuk balance out dan lihat benda tu secara objektif,
dan meminggirkan isu-isu sentimen dan sebagainya. Kita lihat kedua-duanya adil, tetapi disebabkan oleh cara penyampaian tu sesuai dengan audiens tertentu. So dia lebih senang nak relate. Itu membawa balik kepada tadilah personality tu. So kalau katakannya personality cara dia bercakap terkena dengan dia punya audiens, dan benda tu sebenarnya dia tak ada macam teori yang kita boleh nak guna pakai. Dia tak ada template yang kita, itu 100% bakat pribadi dia dan kefahaman dia kepada dia punya pengundi. Secara tak langsung memang hubungan itu akan dapat dihasilkan berbanding dengan calon-calon lompat lah. So calon lompat tu atas kekuatan apa yang dia nak untuk nak mengaitkan diri dengan rakyat? Tak ada. Dia kena gunakan parti dia. So naratif yang dia bawa adalah parti dan dia punya mungkin kelayakan akademik dan sebagainya. Tapi hubungan dia dengan rakyat itu mungkin agak terpisah. Itulah dia jawapan tu dia tak straight forward sangat yes ataupun no. There's a lot of dotted lines. Saya cenderung untuk tidak mempopularkan Datuk Sanusi pada malam ini. Tetapi lebih kepada bersikap adil, membawa kepada nama-nama yang mungkin giant ataupun gergasi dalam parti masing-masing ataupun sokongan di kawasan negeri Kedah. Datuk Seri Rizal Merican, walaupun tumpas pada Parlimen tempoh hari, kembali bertanding. Nama beliau juga besar dan beliau juga dilihat boleh menerajui negeri Kedah ataupun boleh menjadi pengharapan. Cuma kita beralih kepada sedikit pemahaman yang lebih spesifik kepada negeri Kedah ini. Ada beberapa kerusi, kalau tidak silap saya, adalah kerusi-kerusi yang menjadi grey area ataupun kawasan kelabu. Contohnya mungkin 3 kerusi yang dahulunya adalah PKR Bersatu dan juga kita melihat juga kerusi yang ditinggalkan oleh penyandang sulp ini kerana pejuang tidak mahu bertanding di negeri Kedah. Jadi kawasan kelabu itu punya peluang untuk sama ada PH ataupun PN untuk merajui dan merampasnya, Doktor? Ya, sudah pasti PH dan juga BN menyasarkan kawasan-kawasan ini, iaitu kawasan yang pernah dimenangi oleh PH pada 2018, begitu juga kawasan-kawasan yang dimenangi oleh BN. Dan juga kawasan itu tadi, kawasan yang dimenangi oleh tokoh-tokoh yang kemudiannya menyertai pejuang. Jadi itu adalah fokus utama. Saya rasa selain daripada kursi itu juga, ada kursi-kursi yang telah dimenangi oleh PAS 2018 perlu juga atau wajib dimenangi oleh gabungan PHBN kalau mereka ingin membentuk kerajaan negeri. Itu 19 lah angka keramat untuk membentuk majoriti itu. Cuma setakat ini kita tak dapat banyak lagi keputusan daripada di Kedah. Jadi kita jangkakan bahawa sebagaimana pandangan kebanyakan orang, Kedah akan kekal bersama Perikatan Nasional. Tetapi kita menyangkakan bahawa mungkin ada... Apa potensi Datuk Seri Mahathir Khalid kalau di Kedah? Mahathir Khalid? Ya. Saya tidak melihat secara detail kawasan beliau, tetapi Datuk Mahathir Khalid dan juga lain-lain pemimpin Barisan Nasional sebenarnya menghadapi cabaran yang besar untuk menang di Kedah. Sebab kita tahu bahawa pertama sekali masalah kita lihat kepada UMNO dahulu dia tidak ada suatu generasi kepimpinan yang segar dan baru. Jadi itu adalah satu halangan utama untuk memenangi hati pengundi-pengundi di Kedah, terutamanya generasi muda. Dan dengan latar belakang yang disebutkan tadi, dengan suatu menteri besar yang mempunyai personality yang strong di Kedah itu, jadi itu adalah satu yang sukar. Jadi untuk akan datang sama ada PH ataupun BN perlulah menampilkan tokoh-tokoh yang mempunyai potensi dan juga yang boleh membawa satu citra yang baru pada PH dan juga BN. Masalahnya bukan di BN atau UMNO sahaja, di PH juga. Sama ada amanah ataupun keadilan. Mana mereka juga perlu membentuk satu tim yang baru, melihat suatu penjenamaan atau rejuvenasi kepimpinan di negeri Kedah. Sebab Kedah adalah unik kali ini sebab kita lihat bahawa ianya tiba-tiba menjadi satu seolah-olah kubu utama bagi PAS. Sedangkan dari segi sejarahnya tidak begitu. Sebab UMNO kita tahu mempunyai sejarah yang hebat di Kedah, melahirkan 2 Perdana Menteri dari UMNO dan juga mempunyai jentera akar umbi yang kuat. Tetapi inilah yang perubahan yang berlaku
yang kita kena kaji dan juga pihak pembangkang di sana iaitu PH dan juga BN perlu melihat ke hadapan untuk PRN ini. Sebab resultnya belum ada yang jelas. Jadi kita kena lihat apakah terutamanya apakah persepsi dan juga kecenderungan pengundi muda di Kedah. Okey, Doktor dan juga Tuan Syaril, kita nak berjeda seketika. Kita berikan laluan kepada N01 Cenah Negeri 9. Hafiz bersama dengan rakan pelapor kita. Kita akan bawakan kepada anda infografik ketika ini dan juga kita akan ke infografik ketika ini yang kita boleh bawakan kepada anda dan dapat disaksikan di Negeri 9 N01 Cenah. 1 lawan 1 ini wajah yang kita kenal antara Parti Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan Loh Siew Fook. Ini yang merupakan Menteri Pengangkutan juga. Ini keputusan masih belum lagi kita dapat sahkan sama ada menang ataupun tidak. Kita nantikan sama-sama bagaimana keputusan akhir nanti yang kita akan nantikan daripada SPR yang akan diumumkan secara rasmi. Ini antara perkembangan terkini yang kami boleh kongsikan ketika ini. Baik, seterusnya kita terus saja ke lokasi untuk mendapatkan perkembangan terkini di Cenah. Baiklah, terima kasih Hafiz. Saya kini berada di pusat penjumlahan undi di SJKC Yuk Hua Kuala Kelawang bagi membawakan perkembangan terkini proses penjumlahan undi bahagian 01 Cenah. Dan setakat ini jam 8.53 malam berdasarkan paparan bacaan semasa penjumlahan undi, Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,779 undi, manakala Perikatan Nasional 2,576 undi dan PH mempunyai majoriti ketika ini 203 undi. Dan untuk N01 Cenah ini, PH diwakili Anthony Lok, manakala Perikatan Nasional diwakili oleh Rosmadi Arif. Dan undian ini dijalankan bermula kira-kira pukul 7 malam tadi selepas peti undi dibawa masuk. Dan ketika ini kita sedang menunggu lagi baki peti undi untuk dibawa masuk bagi melengkapkan 30 peti undi di sini. Dan bagi N01 Cenah, terdapat 9 pusat mengundi dengan 30 saluran termasuk 2 saluran undi awal. Dan ia melibatkan 14,520 pengundi berdaftar. Dan kami masih menunggu lagi proses kiraan undi di sini untuk selesai bagi mengetahui pemenang kerusi N01 Cenah ini. Dan setakat ini saya tidak dapat lihat dua calon yang bertanding di dalam dewan ini, manakala situasi di luar dewan ini sebentar tadi saya semak tiada kelibat penyokong daripada kedua-dua parti di luar dewan ini. Dan saya akan terus berada di sini bagi membawakan perkembangan terkini bahagian 01 Cenah. Sekian laporan saya dari Kuala Kelawang. Kita kembali semula ke Hafiz yang sahih di RTM. Baik, terima kasih rakan kita di N01 Cenah. Itu perkembangan terkini di Cenah. Dan kita akan melihat perkembangan terkini di N02 Bertam. Ini juga kerusi yang menjadi tumpuan kita kerana calon yang bertanding di kawasan berkenaan bukannya biasa-biasa juga kalau kita boleh tengok ataupun saksikan. Jadi kita terus saja ke N02 Bertam. Baiklah, terima kasih. Masih lagi berintas langsung dari Dewan Milenium Kepala Batas bagi Pusat Perjumlahan Undi bagi 3 DUN, N01 Penaga, N02 Bertan dan N03 Pinang Tunggal. Dan pada ketika ini, proses perjumlahan undi bagi N02 Bertam masih lagi giat berlangsung, diketuai Pegawai Pengurus Pilihan Raya Isma Wirda Yusof. Proses perjumlahan undi dijalankan dengan teliti bagi memastikan tiada sebarang kesilapan berlaku. Dan setakat ini apa yang saya boleh kongsikan kepada anda seperti di paparan, setakat ini jumlah peti undi yang diterima sudah pun 31 peti undi, dan ia antaranya melibatkan peti undi dari Pusat Mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina PU, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi, Sekolah Kebangsaan Hashim Awang, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Padang Bengali, Sekolah Kebangsaan Cina Sing Chung, selain bagi undi pos dan undi awal. Dan pada ketika ini seperti yang ada di sekeliling saya ini, para petugas pilihan raya masih lagi menantikan peti undi yang seterusnya dan giat menjalankan pengiraan. Dan untuk makluman, bagi DUN Bertam ini mempunyai 11 pusat mengundi dengan melibatkan 45 saluran. Bagi DUN ini menyaksikan 1 lawan 1 melibatkan
merupakan calon BN Datuk Seri Rizal American and American dan juga calon PN iaitu Khalid Mehtab Muhammad Ishak. Jadi itu dulu yang dapat saya kongsikan kepada anda langsung dari Dewan Milenium Kepala Batas. Kita kembali semula bersama rakan kita di studio. Terima kasih. Yang sahih di RTM. Baik, terima kasih rakan pelapor N02 Bertam. Itu keputusan ataupun dapatan terkini yang kita boleh bayangkan atau gambarkan kepada anda. Jadi saya kembalikan semula kepada Ismail. Okey, terima kasih Hafiz untuk dapatan terkini tersebut. Bertam ya, Tuan Syaril dan juga Doktor. Jumlah pengundi 23,999. Malay voters 69.4%. Terdahulu 2018 BN dengan peratus 39.8, PH 41.2. Kalau kerjasama ini berlaku, maka kita boleh nampak sapu bersih mungkin untuk PHBN. Tapi mungkin kita akan bawakan dan juga gambarkan seketika. Nanti kita nak ke satu lagi kawasan. Rakan-rakan, kita lihat sedikit di kawasan Sungai Burong. Ya, okey, jom kita tengok. Okey, ini di N08 Sungai Burong, 1 lawan 1 antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. 15,000 didahului oleh calon dari Perikatan Nasional. Tetapi masih terlalu awal, Tuan Syaril, dan juga masih terlalu awal, Doktor, untuk kita membawakan gambarannya dan juga dapatan dari semasa ke semasa kita akan bawakan bersama dengan anda. Juga layari berita.rtm.gov.my. Okey, Dr. Mazi dan juga Tuan Syaril, tadi kita banyak katakan kerjasama antara PHBN itu akan membawa mungkin sapu bersih ataupun kemenangan mutlak bagi kerjasama ini. Apa pada ketika ini sesuai untuk dibicarakan berkenaan kerjasama ini adalah suatu kelebihan buat PHBN? Kalau dari perspektif BN, sebenarnya kerjasama ini patut dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kalau kita lihat daripada PRU 14 ke PRU 15 saja, ada beberapa perubahan daripada segi demografi parlimen-parlimen. Dan kita hanya cakap parlimen dulu pada waktu PRU 15 lah. Anyway, satunya adalah perubahan daripada kawasan-kawasan yang less urban menjadi kawasan urban, kawasan yang rural menjadi semi-urban. Secara tradisionalnya, BN kurang sedikit dari segi dia punya outreach kepada pengundi-pengundi urban. Dia masih clueless dengan apa jenis cara untuk actually engage dengan penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi di kawasan-kawasan yang urban. Kalau diteruskan, mekanisme yang selama ini BN gunakan adalah untuk mencari pengundi-pengundi asasnya dan pastikan, dan dia very good at this, membawa semua ni keluar, get out the votes. Memang BN tak boleh nak dikalahkan. Tetapi nak grow the votes tu agak susah sedikit, especially bila dah mula adanya undi-undi automatik ni. Jadi dengan kerjasama dengan PH, sekurang-kurangnya the benefit of doubt pengundi-pengundi kawasan-kawasan urban terhadap Barisan Nasional sebagai pentadbir boleh diterjemahkan dengan lebih berkesan. Tetapi nampaknya masih lagi belum nampak benda tu berlaku. Belum ada langkah yang drastik ke arah situlah. Benda tu kena juga disokong atas kesedaran pengundi BN sendiri. Pasal apa yang saya lihat, antara benda yang BN struggle adalah untuk memastikan pengundi asas dia boleh keluar untuk menyokong. So dari segi manfaat terbesar yang saya lihat di kerjasama itu, BN sepatutnya boleh dapatkan manfaat itu. PH pula ada juga manfaat dia. Dia boleh memanfaatkan dari segi outreach kepada pengundi-pengundi Melayu yang mana selama ini banyak prejudis terhadap PH. Of course DAP as the biggest boogeyman, dan mungkin juga ada yang masih prejudis terhadap kepimpinan Perdana Menteri pada waktu ini. So there is a balancing act antara dua-dua parti ni sebenarnya boleh memastikan that particular manifestation of numbers yang kita nampak tu berlaku secara real. Dan apabila benda tu berlaku, kalau melihat numbers dekat PR 15 saja, kita boleh banyak. PHBN boleh sapu banyak kerusi. Tetapi sekarang ni dua-dua parti tu menghadapi masalah core voters dia, dan dia sangat-sangat occupied dengan aktiviti meyakinkan core voters tanpa melihat potensi untuk melebarkan dia punya core voters dan sebagainya. Keduanya, kalau lihat kembali pada PR 15 juga, dalam semua kerusi yang BN kalah, 30 kerusi yang BN kalah adalah kerusi yang kalah hanya pada PH saja. PN saja. Jadi
kalau dengan kerjasama PH ni dan number yang punya manifest, dia boleh bina kembali kekuatan di 30 kerusi dan sekurang-kurangnya menjadi satu blok blok vote yang besarlah untuk Barisan Nasional sekurang-kurangnya dalam jangka masa panjang kalau sekiranya mereka bercadang untuk nak bergerak bersendirian dan dia jadi lebih dominan sebagai satu entiti politik. So itu kalau melihat daripada segi bentuk kerjasama dan juga cerita jangka panjang. So dari segi manfaat semua ada. Mungkin saya akan lanjutkan bercerita juga tentang kesetiaan kepada parti ini juga penting kerana pengundi-pengundi yang setia juga menjadi deposit ataupun menjadi kelebihan buat parti, khususnya Barisan Nasional dan juga PH yang mempunyai kekuatan pengundi yang setia. Mungkin berbanding Perikatan Nasional, ia mungkin masih baru kepada Bersatu dan juga PAS mungkin ada kelebihan kalau di Kelantan dan Terengganu, tetapi itu tidak boleh diterjemahkan untuk ke semua 6 negeri. Kita ada keputusan yang kita akan kemas kini di Padang Kota. Ya, di Padang Kota dengan jumlah pengundinya adalah 15,165, Malay voters 11.1%, mempertemukan 1 lawan 1, Chow Kon Yao dan juga Hing Kun Leng. Okey, kita saksikan di Padang Kota. PH, DAP dan juga kalau untuk kita bawakan gambarannya di 2018 votes won ataupun jumlah kemenangan 85.8% kepada Pakatan Harapan. Okey, dan seterusnya kita nak ke Sungai Buloh N08. Okey, sudah ada kemaskini keputusannya. Perikatan Nasional tadi kita kemaskinikan dengan majoriti 6,842 kemenangan ini kepada calon dari Perikatan Nasional YB Muhammad Zamri ataupun saudara Muhammad Zamri. Baik itu antara keputusan di N08 Sungai Burung, sudah ada keputusannya dari semasa ke semasa, rasmi berita.rtm.gov.my, juga di SPR, Twitter dan juga perkongsian laman sesawang. Dr. Mazi mungkin bersetuju kalau kita melihatkan kepada kekuatan pengundi-pengundi setia itu juga memungkinkan saluran 1 dan 2 akan mudah diterajui dan juga dalam perlumbaan itu akan mudah untuk berada di hadapan. Jadi apa mungkin kesetiaan parti ini juga penting kerana kalau tiada mereka mungkin akan berlakunya pecah belah dalam parti itu sendiri. Ya, kesetiaan parti ini lebih merujuk kepada pengundi-pengundi yang berumur, saluran 1 dan 2. Jadi bila kita cakap tentang pengundi muda saluran 4, 5, 6, isu kesetiaan parti ini bukan satu perkara yang penting bagi mereka sebab undi mereka itu kebanyakannya tidak begitu terikat dengan kesetiaan kepada mana-mana parti. Jadi kekuatan UMNO dan Barisan Nasional sebenarnya adalah pada kekuatan parti atau kesetiaan parti. Begitu juga dengan PAS sebab kedua-duanya adalah parti yang lama, ya, yang telah mempunyai kekuatan akar umbi yang lama, kesetiaan seseorang itu kepada partinya daripada muda sampailah ketua. Jadi kesetiaan itulah yang menjadi teras kekuatan kepada UMNO dan juga PAS. Jadi dalam itu kita bincangkan tadi dari soal gabungan ataupun kerjasama electoral pact antara PH dan juga BN. Jadi gabungan ini ataupun kita sebut gabungan perpaduan ingin memanfaatkan kesetiaan parti yang ada di kalangan grassroots UMNO kepada UMNO. Bagi PKR dan juga Amanah adalah parti agak relatif muda. Jadi mereka ni mempunyai dari segi akar umbi pun tak banyak sebenarnya berbanding dengan UMNO. Tetapi dari segi undi mereka boleh mendapat undi daripada undi atas pagar yang tetapi mereka lebih popular. Ya, kalau popular dalam konteks suasana politik sejak selepas 2008. Jadi oleh sebab itu itulah yang perkara yang menjadi persoalan juga. Setakat mana kesetiaan parti itu boleh diterjemahkan kepada undi apabila orang UMNO yang biasa mengundi dacing tiba-tiba tak ada dacing pada kertas undi. Jadi saya pun ada dengar cerita contohnya di satu kesandun di Hulu Selangor ada makcik-makcik ni yang dia pening kejut, dia dah berpuluh tahun mengundi dacing, tiba-tiba kali ini tak ada dacing. Inilah tugas kita untuk membawa penjelasan bahawasanya ada kerjasama yang terbentuk antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi mungkin itu adalah tugas petugas-petugas dan juga kita juga sebagai warga media untuk memperjelaskan berkenaan perkara ini. Hafiz, ada pelaporan katanya? Ya, betul Ismail. Kita
kita sudah mendapat satu pelaporan. Ini saya jangkakan keputusan rasmi di Ru Rendang ketika ini. Kita menantikan keputusan rasminya di sana. Apa agaknya yang telah pun akan diumumkan oleh SPR mungkin di Ru Rendang. Kita terus saja ke rakan pelapor kita. Ya, Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Langsung saya bawakan sekali lagi dari Dewan Utama Majlis Daerah Marang ini bagi pengumuman keputusan proses pengundian PRU DUN ke-15 bagi N19. Untuk itu kita sama-sama saksikan keputusan yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N19 Lizan Cik Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N19 Rendang dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya bahagian Pilihan Raya Negeri N19 Rendang yang diperolehi ialah yang pertama, Haji Sohimi dari Parti Pakatan Harapan 3,641 undi. Yang kedua, Dr. Sam dari Parti PAS 20,927 undi. Jumlah undi yang telah ditolak ialah 179 undi. Majoriti 17,286 undi. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 75,37%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Dr. Sam dari Parti Islam Malaysia PAS telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri N19 Rendang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafiz, itulah tadi pengumuman daripada Pegawai Pengurus Pilihan Raya N19 Lizan Cik Mat, di mana penyandang bagi kerusi ini iaitu Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mohtar kekal dipilih oleh rakyat di Ru Rendang ini untuk mengisi kerusi di N19 ini. Itu saja dapat saya kongsikan, Hafiz. Terima kasih kepada kami. Tim N19 Ru Rendang kembali pada anda di studio. Silakan. Baik, itu dia keputusan rasmi daripada N19 Ru Rendang 17,286. Itu undi majoriti di sana. Dan kita akan terus bergerak ke N15 Juasih Negeri 9 ketika ini untuk kita mendapatkan sama ada sudah ada keputusan rasmi ataupun tidak di N19 Juasih ketika ini. Teruskan saja pelaporannya. Baik, terima kasih Hafiz. Situasi penjumlahan undi di Pusat Penjumlahan Undi Dewan Hadari N15 Juasih ini dapat saya kongsikan ketika ini berjalan lancar dan tiada insiden yang orang kata tidak diingini atau tidak memuaskan berlaku di Dewan Penjumlahan Undi ini. Kira-kira 25 daripada 40 peti undi telah dibawa masuk ke Dewan ini, dan setakat yang saya boleh kongsikan ketika ini jumlah tidak rasmi bagi N15 Juasih Perikatan Nasional PN yang diwakili Dato' Aidin Shazli Syith mendahului dengan 3,100 undi berbanding Wakil Barisan Nasional BN Puan Sri Bibi Shaliza Khalid dengan 2,713 undi. Ini sekaligus menyaksikan Perikatan Nasional mendahului dengan majoriti 387 undi. Ini adalah perkongsian setakat pukul 8.50 malam tadi yang saya dapatkan di Dewan Penjumlahan Undi ini. Bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, keputusan tidak rasmi ini adalah keputusan tidak rasmi dan diharap kita dapat kongsikan sebentar saja lagi selepas ini keputusan rasmi bagi DUN N15 Juasih ini. Sedikit maklumat yang ingin saya kongsikan berkenaan kedua-dua calon ini. Bagi Barisan Nasional iaitu Puan Sri Bibi Shaliza Khalid, beliau merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paroi yang mana beliau memenangi kerusi itu pada PRU 11 yang lalu pada 2
2004. Dan bagi calon Perikatan Nasional iaitu Dato' Edin Shazli Shith pula merupakan bekas ahli Parlimen Kuala Pilah yang mana beliau memenanginya pada PRU 14 yang lalu, dan beliau juga merupakan bekas timbalan Menteri Komunikasi selepas memenangi kerusi Kuala Pilah itu. Jadi saya kira setakat ini perkongsian yang dapat saya berikan bagi DUN N15 Juaseh. Teruskan bersama RTM untuk mendapatkan informasi dan berita lanjut berkenaan dengan PRU DUN ke-15, dan tentunya bersama saya Farhuda Sairan serta kru penerbitan untuk DUN N15 Juaseh. Kembali ke Hafiz yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Farah di N15 Juaseh. Dan kini kita bergerak ke N24 Januari. Adakah mungkin ada keputusan rasmi ataupun bagaimana keadaannya di N24 Januari ketika ini? Ini juga menjadi kerusi tumpuan kita yang kita nantikan. Apakah keputusannya di N24 ketika ini? Silakan. Terima kasih studio. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, di mana sekolah agama ini dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi, dan selesai sahaja proses pengundian kira-kira pukul 6 petang tadi. Peti-peti undi dari N23 Belantik dan N24 Januari telah pun tiba kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut proses penjumlahan undi, saya kini bersama dengan penolong pegawai pengurus iaitu Muhammad Amin Jaafar. Baiklah tuan, boleh tuan jelaskan sedikit mengenai proses penjumlahan undi hari ini, di mana peti-peti undi telah mula masuk ke dewan ini untuk perkiraan nanti. Apa saya pegang? Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk proses pengundian pada hari ini, alhamdulillah bagi proses pengundian untuk N23 Belantik dan juga dan N24 Januari berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini kita dalam proses penyembelihan undi di Dewan Abduh di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik. Dan sehingga setakat pukul 9 malam ini hampir keseluruhan peti-peti undi sudah sampai. Sekarang ini penyembelihan ini sedang berlangsung yang dilakukan oleh penolong pegawai pengurus N23 DUN Belantik dan juga penolong pegawai pengurus DUN untuk N24 Januari sedang berlangsung dan sedang dikiralah sekarang ini. Dan insya-Allah sekiranya tidak ada apa-apa masalah, kita jangkakan pada pukul 11 insya-Allah penyembelihan undi untuk N23 Belantik dan juga N24 Januari ini akan selesai. Tuan, jadi bagaimana dengan kerjasama pengundi-pengundi di N24 Januari dengan N23 Belantik hari ini? Okey, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada ejen-ejen tempat mengundi, pihak KTM semua, semuanya berjalan lancar dan tidak ada isu-isu yang bermasalah lah yang terjadi di pusat mengundi untuk N23 Belantik dan juga N24 Januari. Jadi segi keselamatan pihak polis hari ini macam mana tuan? Okey, untuk pihak BDRM, terutamanya untuk IPDC, kami di pihak pejabat pegawai pengurus, untuk untuk N23 Belantik dan juga N24 Januari, kami ingin merakamkanlah setinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada pihak IPDC dan juga pihak BDRM kerana memberikan kerjasama yang sangat cemerlang. Baik, terima kasih. Itu saja, kembali dulu ke studio. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita daripada N24 Januari Kedah. Itu perkembangan terkini di Kedah. Dan saya fikir Ismail, kita sudah ada juga satu keputusan mungkin yang kita boleh kongsikan. Penyandang Ketua Menteri Pulau Pinang. Yep. YB Chow Kon Yau menentang saudara Hing Kun Leng dengan jumlah pengundian ataupun jumlah pengundi berdaftar 15,165. Mari bantu saya kita gambarkan keputusannya di Padang Kota. Ini Padang Kota termasuk antara Dewan DUN yang berada di bawah Parlimen Tanjung, termasuk Pekalan Kota dan juga Komta. Padang Kota keputusannya. Okey.
Kita perlihatkan kepada anda, tahniah diucapkan kepada YB Chow Kon Yau yang telah mendapat mandat di situ, menang dengan majoriti 7,116 N26 Padang Kota. Sekali lagi mempertahankan kedudukannya untuk memenangi kawasan Padang Kota. Cuma soalnya apakah masih akan mempertahankan penjawatan Ketua Menteri Pulau Pinang? Itu masih menjadi soal, sama ada PH akan memenangi Pulau Pinang ataupun tidak bersandarkan kepada kawasan ini. Dan seterusnya Komta, satu lawan satu juga mempertemukan antara calon PHDAP Teh Lai Heng dan juga PN Bersatu Chia Kim Huat. Jumlah pengundi berdaftar 15,532. Okey, tahniah diucapkan N28 Komta, pemenangnya kepada Pakatan Harapan, majoriti 7,844 YB Teh Lai Heng, dengan kemenangan yang telah pun dimaktubkan dan juga dikongsikan tadi. Inilah dia, sudah makin banyak keputusan yang masuk, ya, Tuan Syaril dan juga Doktor. Di Pulau Pinang ini gambarannya kekuatan DAP itu masih utuh, walaupun ada beberapa konflik yang berlaku pada awalnya sebelum penamaan calon, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang diberikan perhatian. Okey, kita nak berjeda seketika dan kita nak ke Air Putih bersama dengan sahabat kita di lokasi. Baik, masih lagi berlintas langsung. Saya nak bawakan kepada anda terus dari Dewan CAT Kompleks Masyarakat Penyayang di Georgetown ini, yang mana Dewan ini merupakan pusat penjumlahan rasmi undi bagi kawasan N23 Air Putih. Dan saya nak bawakan perkembangan semasa bagi kerusi DUN ini. Ketika ini sebanyak 11 peti undi telah pun diterima secara keseluruhan. Terdapat 30 peti undi bagi kerusi N23 Air Putih. Calon daripada Pakatan Harapan Lim Guan Eng sedang mendahului dengan majoriti sebanyak 2,136 undi. Itu apa yang boleh kita kongsikan untuk ketika ini. Dan untuk maklumat anda juga, peti undi paling awal tiba di Dewan ini adalah pada pukul 5.54 petang tadi. Dan kalau anda boleh lihat di belakang saya ketika ini, proses serahan peti undi sedang berlangsung di Dewan CAT Kompleks Masyarakat Penyayang di Georgetown ini. Dan selepas selesai kesemua 30 peti undi diserahkan di sini dan proses kiraan telah pun selesai, pegawai pengurus pilihan raya yang dilantik iaitu Tuan Ahmad Syukri Mihat akan mengumumkan senarai nama pemenang bagi kerusi N23 Air Putih. Dan saya kira itu apa yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa bagi kerusi N23 Air Putih yang sahih di RTM. Baik, terima kasih rakan kita di lokasi dan juga pelaporan berkenaan dengan keputusan tadi. Dan juga kita terus saja ke N31 Bagan Pinang untuk difahamkan ada keputusan rasmi yang akan dimaklumkan kepada kita di N31 Bagan Pinang Negeri 9. Bagaimana agaknya keputusannya di sana untuk kita menantikan keputusan rasmi yang akan diumumkan secara rasmi oleh SPR di kawasan berkenaan di N31 Bagan Pinang. Rakan kita sudah pun bersedia di sana, jadi kita teruskan saja pelaporannya. Silakan. Terima kasih Hafiz. Baik, kini saya berada di Dewan Wawasan Politeknik Podison bagi memberikan keputusan rasmi bagi DUN N31 Bagan Pinang yang akan disampaikan oleh Pegawai Pengurus Dr. Ishak Muhammad. Kita saksikan. Saya selaku Pegawai Pengurus bagi Pilihan Raya Negeri N31 Bagan Pinang dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya bahagian Pilihan Raya Negeri N31 Bagan Pinang yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam daftar undi. Pertama, Ustaz Fatah, Perikatan Nasional, bilangan undi 10,921. Takbir! Dua, Najib Tan Sri Isa, Barisan Nasional, undi 7,495. Jumlah undi yang ditolak ialah 2,585.
Majoriti 3,426. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik pemulahan yang terdekat adalah 75.68%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Ustaz Fatah dan Parti Perikatan Nasional PN telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi pilihan raya negeri N31 Bagan Pinang. Sekian, terima kasih. Jadi itulah keputusan rasmi bagi DUN N31 Bagan Pinang yang mana calon Perikatan Nasional PN iaitu Abdul Fattah Zakaria menewaskan calon Barisan Nasional BN Muhammad Najib Muhammad Isa dengan majoriti 3,426. Maka dengan berakhirnya pengumuman itu, jadi berakhir tugas kami dan kru penerbitan RTM di DUN N31 Bagan Pinang. Kita kembali ke studio yang sahih di RTM. Terima kasih Ali Ashraf atas perkongsian dan juga PN telah pun memenangi di N31 Bagan Pinang ketika ini. Itu keputusan rasmi ketika ini. Ismail, keputusannya dah semakin banyak kita dapat ketahui ketika ini dan mungkin kegetiran dan juga kita nantikan apakah keputusan penuhnya nanti. Ya Ismail. Okey. Sebenarnya imbasan kepada kerusi di Bagan Pinang ini yang termasuk di bawah Parlimen Port Dickson, jumlah pengundi berdaftar 27,790 pada 2018 yang lalu. Sebenarnya Barisan Nasional memenangi dengan peratusan undi 57.8%, PH 42.2%, margin kemenangan ialah 15.7%. Kali ini agak menarik Perikatan Nasional. Tuan Syarul. Oh well. Banyak faktor lah, of course. Sebahagiannya also saya rasa also berkaitan dengan personality yang terbabit dalam ni. Cuma kita tak boleh nafikan bahawa ada impak lah yang penyokong-penyokong asal yang sepatutnya boleh menyumbang kepada undi di DUN ni daripada PR15 tidak keluar mengundi kali ini. So of course perlu ada postmortem yang berterusan untuk nak dissect balik apakah yang berlaku. So saya rasa ini antara sesuatu yang agak mengejutkan sedikitlah dari segi ini. So of course dia akan ada upset. Saya rasa Negeri Sembilan akan jadi satu yang relevan untuk Perikatan Nasional dari segi mendapatkan satu base. Okey. Kerana kalau katakan 3-3, maknanya PAS dia base dekat